Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Syamsul Bahari Barusli. Nombor metrik 285759, merupakan pelajar semester 5 daripada kos Ijazah Sarjana Muda Kewangan dan Perbankan Islam. Untuk subjek perakaunan Islam ini ataupun Islamic Accounting ini, kami telah diberikan satu tugasan secara berkumpulan yang terdiri daripada 5 ahli kumpulan perlu menganalisis kewangan terhadap 3 target yang telah ditetapkan. Yang pertama, street hawker ataupun penjaja jalanan. Yang kedua, usahawan ataupun entrepreneur. Yang ketiga, terhadap salary individu ataupun golongan individu yang menerima gaji secara bulanan. Secara umumnya, tugasan ini mengkehendaki kami untuk menganalisis tentang kesihatan kewangan mereka, tentang pengurusan kewangan mereka, tentang kestabilan kewangan mereka, tentang perancangan kewangan masa depan mereka. Melalui tugasan ini juga kita akan tahu tentang aspek-aspek perniagaan mereka, sama ada mematuhi aspek perakaunan Islam ataupun merancang kewangan mereka dengan baik. Saya berasa sangat teruja dan sifat ingin tahu yang tinggi, teruja untuk menganalisis tahap kewangan target individu yang telah ditetapkan, teruja untuk tahu bagaimana mereka menguruskan kewangan mereka, bagaimana mereka mencatatkan perbelanjaan harian mereka, bagaimana mereka menjalankan pengurusan kewangan mereka untuk mewujudkan satu kestabilan kewangan yang baik pada masa akan datang. Jadi melalui temu bual ini, saya ingin tahu tentang perancangan kewangan mereka, tentang langkah yang mereka ambil untuk tingkatkan lagi kestabilan kewangan mereka. Di situ saya dapat belajar dan terapkan ilmu daripada mereka ke dalam diri saya untuk saya terapkan dalam pengurusan kewangan seharian saya. Saya harapkan yang ketiga-tiga target yang telah ditetapkan tadi tahu bagaimana untuk menguruskan kewangan mereka, mempraktikkan ilmu pengurusan kewangan di dalam kehidupan seharian mereka. Kita tahu yang ilmu pengurusan kewangan ini penting untuk kita wujudkan kestabilan kewangan yang tinggi, kesihatan kewangan yang tinggi. Jadi saya harapkan yang mereka ni terdedah dengan ilmu pengurusan kewangan, tahu macam mana nak catat perbelanjaan harian, bagaimana untuk catatkan perbelanjaan harian, bagaimana untuk kembangkan kewangan ataupun kembangkan lagi sumber kewangan ataupun tingkatkan lagi kestabilan kewangan pada masa akan datang. Jadi saya harapkan yang mereka ni tahu tentang ilmu pengurusan kewangan dan praktikkan ilmu pengurusan kewangan ini dalam kehidupan mereka sendiri. Sangkaan saya sedikit berubah kerana terdapat daripada mereka ni tidak mempraktikkan ilmu pengurusan kewangan yang baik, yang efektif. Mereka tahu tentang ilmu pengurusan kewangan tetapi mereka tidak mempraktikkan secara berterusan, secara efektif dalam pengurusan kewangan mereka, sehingga kan mereka ni tidak tahu tentang penyata kewangan, tidak tahu tentang penyata kunci kira-kira, bagaimana mereka untuk catatkan kewangan mereka, bagaimana untuk mereka catatkan perbelanjaan harian mereka. Jadi jangkaan saya sedikit berubah tentang ilmu pengurusan kewangan terhadap ketiga-tiga target yang telah ditetapkan. Untuk ketiga-tiga target yang telah kita dapati, melakukan pengurusan kewangan mereka, namun pengurusan kewangan yang mereka lakukan itu tidak begitu efektif dan tidak begitu menyeluruh kerana terdapat daripada kalangan mereka seperti Pak Cik Yang Bega ataupun nama panjang beliau Syahrin bin Haji Darus yang merupakan seorang street hawker, tidak mencatatkan perbelanjaan perniagaan dan juga perbelanjaan keluarga dengan baik. Bahkan beliau hanya menganggarkan sahaja setiap perbelanjaan yang dilakukan, sedangkan kita tahu bahawa untuk wujudkan satu pengurusan kewangan yang baik, kita perlu tahu ke mana wang itu digunakan dan juga ke mana wang itu dibelanjakan dan untuk apa ia digunakan dan bagaimana kita boleh mengembangkan lagi wang yang kita ada, bukan sekadar masuk dan keluar tanpa kita sedar. Untuk ketiga-tiga kumpulan yang disasarkan ini memenuhi ciri-ciri asas tersebut kerana mereka tidak melakukan perniagaan yang menyalahi syariat Islam, mereka tidak melakukan urus niaga yang menyalahi undang-undang, mereka tidak menjual barang-barang yang terlarang, mereka tidak menjual barang-barang yang haram. Jadi secara umumnya mereka memenuhi ciri-ciri asas, objektif dan asas perakaunan Islam dalam aktiviti kewangan dan perniagaan mereka. Perniagaan mereka juga tidak melibatkan unsur-unsur riba, unsur-unsur maisir, unsur-unsur gharar. Setiap penggunaan kewangan mereka tu tidak melanggar prinsip-prinsip Islam.
Pertama adalah cabaran untuk menyiapkan tugasan, di mana terdapat daripada ahli kumpulan kami yang tidak memberi kerjasama yang baik, seperti tidak menyumbangkan idea, tidak melibatkan diri dalam sesi perbincangan, tidak melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam sesi soal jawab bersama responden. Perkara yang beliau lakukan itu sedikit sebanyak memberi impak kepada ahli kumpulan yang lain untuk menyiapkan tugasan dengan betul dan baik. Seterusnya adalah cabaran untuk mengadakan sesi soal jawab bersama dengan responden. Kita tahu yang mereka ni sibuk dengan urusan kerja, banyak menghabiskan masa di tempat kerja, banyak menghabiskan masa menguruskan gerai dan perniagaan kafe mereka. Jadi kumpulan kami perlu merancang masa dengan baik untuk menemu ramah dan menemu bual mereka untuk menyelesaikan tugas ini. Contoh macam sesi soal jawab bersama Encik Muhammad Faris, iaitu usahawan yang diadakan pada waktu 12 malam kerana beliau sibuk di waktu pagi dan petang menguruskan kafe. Jadi pada waktu malam sahaja yang beliau free dan beliau boleh menyertai sesi temu bual bersama ahli kumpulan kami. Pendidikan tentang pengurusan kewangan ini perlu ditingkatkan ataupun perlu diberi pendedahan kepada masyarakat melalui cara formal ataupun tidak formal. Contoh seperti cara tidak formal, kita boleh sebarkan pendedahan tentang pengurusan kewangan, tentang cara bagaimana mereka untuk menguruskan kewangan, bagaimana cara untuk mereka tingkatkan lagi kewangan mereka, bagaimana mereka untuk kembangkan lagi kewangan yang mereka ada melalui platform-platform media sosial seperti TikTok, Facebook, WhatsApp. Kita boleh sebarkan melalui media sosial tersebut yang menghubungkan kita dengan masyarakat luar yang lain supaya mereka tahu tentang ilmu pengurusan kewangan yang baik. Kalau melalui cara formal, pihak Kementerian Pendidikan ataupun pihak kerajaan boleh menerapkan ataupun boleh mewajibkan subjek pengurusan kewangan ni sebagai subjek teras dan wajib diambil oleh semua pelajar. Contoh macam pelajar SPM diwajibkan mengambil subjek berkaitan dengan pengurusan kewangan di peringkat universiti seperti kos Ijazah Sarjana Muda Kewangan dan Perbankan Islam, belajar tentang Islamic perekonomian, tahu macam mana penyata kewangan, tahu bagaimana kunci kira-kira. Jadi di situ mereka belajar tentang pentingnya ilmu dan sedikit sebanyak mereka dapat praktikkan dalam kehidupan mereka dan menyumbang kepada masyarakat luar, menyumbang kepada pendedahan kepada masyarakat di luar sana. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.